Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam mekar di hati. Yang berbahagia Dr. Rosli Yaakob, Timbalan Reaktor Kanan IPGM. Yang berusaha Dr. Mazlan Aris, Pengarah IPG KRM. Yang berusaha Dr. Hajah Narita Muhammad Nur, Pengarah IPG KDRI. Puan Hajah Halimah Cik Mat, Timbalan Pengarah IPG KRM. Encik Aminuddin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPGK DRI. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik, Penyelaras KPPB IPGM, para task force, penyelaras KPPB IPG, kampus dan juga semua rakan-rakan guru, para pensyarah dan rakan-rakan guru yang dihormati. Nama saya Puan Supiah binti Saleh. Saya dari SK Tanjung Agas Port Dickson, dan di sini saya akan berkongsi program yang telah kami laksanakan, iaitu kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna di sekolah saya. Di sini adalah proses KPPB yang kami lalui, yang kami buat. Ada 3 langkah yang utama di mana semuanya untuk menjurus ke arah kejayaan KPPB. Okay, mata pelajaran yang dipilih adalah mata pelajaran Sains tahun 4, di mana kami memilih tajuk Bumi. Okay, untuk Sains tahun 4, bagi hasil pembelajarannya adalah membuat pembentangan hasil pemerhatian kesan putaran bumi di atas paksi secara kreatif berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Di mana kesemua aktiviti kami adalah untuk menjurus untuk bagi mencapai standard prestasi tahap penguasaan 6, di mana murid boleh berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang kesan lain yang disebabkan oleh putaran dan peredaran bumi. Di sini kami telah bergabung, sains telah bergabung dengan subjek Bahasa Melayu di bawah tajuk Bercerita. Di sini adalah paparan untuk tahap penguasaan 6 bagi subjek Sains dan Bahasa Melayu. Seterusnya, untuk langkah yang pertama adalah membina the big idea untuk kena pasti hasil yang diharapkan, di mana kami telah memilih kepatuhan membawa rahmat. Okay, untuk langkah yang pertama, kita ada EQ, iaitu kita ada soalan pencetus idea. Kami telah memilih 4 soalan. Yang pertama antaranya ialah apakah kesan terhadap aktiviti hidupan semasa bumi berputar pada paksinya. Soalan yang kedua, bagaimanakah hubungan di antara arah dan panjang bayang-bayang dengan kedudukan matahari. Yang ketiga, apakah yang berlaku jika bumi berhenti berputar. Dan soalan yang keempat, mengapakah setiap planet perlu mematuhi orbit sendiri ketika beredar mengelilingi matahari. Keempat-empat soalan ini menjurus kepada the big idea. Okay, untuk langkah yang kedua, amalan pedagogi yang dilaksanakan, kami memilih pembelajaran berasaskan projek. Dan di sini ada beberapa penerangan lanjut tentang apa dia pembelajaran berasaskan projek. Okay, untuk pembelajaran berasaskan projek, saya ada letakkan di sini video contoh hasil yang telah dihantar oleh murid. Kita lihat sedikit hasilnya. Okey, seterusnya untuk langkah yang ketiga, adalah pembelajaran bermakna. Dalam langkah pembelajaran bermakna ini, kita ada 4 unsur. 4 unsur iaitu pertama sekali adalah rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran ini adalah kerjasama antara murid, guru dan ibu bapa semasa menjalankan projek. Kemudian yang keduanya ialah persekitaran pembelajaran, di mana kita menyediakan persekitaran pembelajaran yang interaktif dan dianya berpusatkan murid.
Seterusnya, yang ketiga, pemanfaatan digital di mana murid-murid boleh mengakses teknologi digital semasa menghasilkan projek. Dan akhir sekali adalah amalan pedagogi di mana di dalam amalan pedagogi ini ianya melibatkan kemahiran berfikir, dan di sini juga kita memberi ruang kepada murid untuk menghasilkan atau membuat pilihan sendiri hasil yang hendak mereka hantar sebagai projek akhir. Okey, dalam langkah yang ketiga pula, kita adalah model reka bentuk pembelajaran. Kita memilih prinsip where to. W mewakili where di mana murid-murid membina kefahaman tentang dua subjek yang kita gabungkan iaitu sains dan bahasa Melayu. H pula adalah hook. Hook ini adalah untuk menarik minat murid berkaitan dengan topik dan membuatkan murid teruja untuk membuat hasil ataupun untuk menyiapkan hasil yang diharapkan ataupun yang telah mereka rancang. Okey, E pula adalah equip. Dalam equip ini ada penerapan elemen 6C semasa murid menghasilkan projek. R adalah rethink. Rethink ni maksud dia murid menggunakan kemahiran berfikir semasa menjalankan tugasan projek. Evaluate. Evaluate ni maksudnya murid menilai dan dia menghubung kaitkan hasil projek mereka dengan kehidupan sebenar yang mereka lalui. Kemudian tailored pula adalah projek ni sesuai dengan big idea yang telah kita buat pada awal tadi. Dan akhir sekali ialah organize di mana projek ini mereka buat ikut langkah-langkah berdasarkan kerangka projek yang telah mereka tulis di awal pembelajaran mereka. Okey, untuk langkah yang ketiga adalah kompetensi global, ada 6C, iaitu C yang pertama ialah collaboration di mana penglibatan ahli keluarga bersama-sama dengan murid semasa melaksanakan projek. C yang kedua ialah communication di mana murid berkomunikasi dengan ahli keluarga mereka tentang projek dengan menggunakan bahasa sains. Seterusnya C yang ketiga ialah karakter. Karakter ini maknanya murid memahami aliran proses kerja secara berdisiplin. Kita membina karakter murid. Okey. C yang keempat adalah citizenship di mana murid mempunyai pandangan bernas berkaitan dengan konsep kejadian siang dan malam. Okey, C yang kelima adalah critical, mana murid akan mahir membina kefahaman bermakna dengan mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang perbezaan waktu antara dua benua. Okay, C yang terakhir adalah creativity di mana murid itu mahir untuk menilai potensi dengan sumber yang ada saja di sekitar mereka untuk menghasilkan projek. Okay, langkah yang ketiga adalah kerangka kerja yang kita gunakan 3E, iaitu E yang pertama ialah engagement di mana murid aktif semasa PDPR. Okey, murid bebas untuk memberi pendapat, bebas untuk memberi soalan, bebas untuk memberi idea semasa PDPR. Okay. E yang kedua ialah enhancements di mana murid-murid akan diberi bimbingan bersama dengan ahli keluarga untuk mencapai objektif atau hasil pembelajaran, dan mereka juga akan berkongsi idea ilmu yang mereka dapat sepanjang menghasilkan projek. Okey, E yang ketiga ialah extensions di mana murid akan membentangkan hasil projek mereka kepada rakan-rakan guru dan juga kepada guru melalui video, dan video itu pula akan dimuat naik di pautan link untuk memberi motivasi, memberi inspirasi kepada rakan-rakan yang lain. Seterusnya adalah model 3R dalam langkah yang ketiga, iaitu yang pertama ialah rigor di mana kita memberi murid-murid yang berjaya menghasilkan projek penghargaan dalam bentuk token, sijil, dan juga hasil-hasil mereka akan dipamerkan di bilik sains dan juga di sekolah, di dewan kalau ada waktu-waktu macam ada majlis-majlis. Okey, tujuan dia adalah untuk memberi motivasi dan juga memberi inspirasi kepada murid-murid yang lain. Okay, R yang kedua adalah relevance, iaitu murid-murid boleh mengaplikasikan pengetahuan mereka, contohnya pengetahuan tentang panjang dan arah bayang-bayang dengan penentuan waktu solat. Ini boleh untuk menggantikan jam.
Dan R yang ketiga adalah relationship, di mana ianya sepanjang projek itu dihasilkan, kita boleh meningkatkan hubungan murid dengan penjaga mereka dan juga penjaga dengan guru juga sepanjang proses menghasilkan projek. Okay, ini antara pengetahuan baru yang dapat dihasilkan melalui pelaksanaan KPPB, iaitu konsep kejadian siang dan malam, bagaimana perubahan arah dan panjang bayang-bayang berlaku dan apa sebabnya perubahan kedudukan matahari kelihatan di langit. Dan ini ada beberapa contoh hasil-hasil projek yang telah murid hantar. Ini ada sedikit video. Di sini juga ada video pembentangan murid. Di sini ada beberapa faedah atau kekuatan yang telah kami perolehi melalui pelaksanaan KPPB di sekolah. Dan ini pula antara cabaran atau halangan yang terpaksa ataupun yang dihadapi sepanjang kami menjalankan KPPB di peringkat sekolah. Dan ini ada beberapa cadangan penambahbaikan pada masa akan datang. Okey, contohnya seperti pemilihan masa, pemilihan kelas secara bersemuka dan juga pemilihan calon guru untuk melaksanakan KPPB ini. Itu saja perkongsian dari saya. Sekian, terima kasih.